Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey murid-murid, bertemu lagi dengan cikgu untuk pelajaran matematik tingkatan 1. Okey, kita masih lagi dalam bab 1 nombor nisbah. Jadi minggu-minggu lepas kita dah belajar tentang 1.1 iaitu integer. Kemudian kamu dah belajar tentang 1.2 iaitu penambahan dan penolakan. Begitu juga pendaraban dan pembahagian yang melibatkan integer. Okey. Untuk bab 1 ni memang banyak ada 5 subtopik. Kamu baru sampai 1.2. 1.2 ni pun banyak dia punya cabang-cabang dia. Jadi kita nak tengok satu persatu dulu. Okey. Untuk minggu ni kita nak lihat subtopik 1.2. Masih lagi operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Operasi asas ni maksudnya tambah, tolak, darab, bahagi. Okey, untuk minggu ni kita nak lihat gabungan operasi. Bagaimana kalau soalan dia bagi operasi gabungan, tambah, tolak, darab, bahagi dalam satu soalan. Bagaimana kamu nak selesaikan? Okey. Okey, ini video yang bahagian 3 untuk subtopik 1.2. Okey, sebelum kita masuk contoh pada gabungan operasi, cikgu nak imbas kembali. Okey, kita imbas kembali bagaimana nak selesaikan operasi melibatkan penambahan penolakan dan juga pendaraban pembahagian yang melibatkan nombor integer yang telah kamu pelajari 2 minggu lepas. Minggu lepas, kamu dah belajar pendaraban pembahagian. Okey, 2 minggu lepas, kamu pula dah belajar penambahan penolakan. Okey, ingat lagi tak bagaimana nak buat? Okey, cikgu ada contoh soalan di sini. Baik, kita lihat di sini penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian yang melibatkan integer. Apa itu nombor integer? Apa itu nombor integer? Ingat lagi tak apa itu nombor integer? Integer ialah nombor bulat yang bertanda positif dan negatif. Ya, betul. Siapa yang sebut sama-sama cikgu tu betul lah. Tahniah lah. Maksudnya kamu dah ingat lah apa maksud integer. Okey. Sekarang ni integer melibatkan operasi integer yang melibatkan operasi penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian. Okey, ni kita asing-asing tengok kat sini contoh cikgu bagi CTH ni singkatan bagi contoh lah kan. Matematik dia tak penuh sangat pun. Tapi kalau kamu tulis nota, tulis contoh penuh bahasa Melayu penuh sikit. Okey, baik. Tengok penambahan. Penambahan, cikgu bagi contoh soalan, ada 2 soalan kat sini. 5 tambah negatif 1. Okey, cikgu dah pernah ajar kamu. Okey, tips untuk operasi tambah dan tolak. Ingat lagi? Kalau integer yang sama, positif, dia mesti positif. Kalau negatif, darab negatif pun positif. Integer yang berbeza, negatif, positif, sama dengan negatif. Okey? Positif, negatif akan menghasilkan negatif. Boleh? Okey. Kita tengok penambahan 5 tambah negatif 1. Cikgu dah terangkan langkah pertama. Okey, langkah pertama kita tengok dulu. Sekarang kita ada 2 operasi di sini. Tambah, tolak. Okey. Nak selesaikan kita kena jadikan dia satu operasi dulu. Okey. Tengok balik. Tambah, tolak, berbeza, integer. Satu integer positif, satu integer negatif. Bila berbeza, bermaksud di sini ialah dia mesti integer negatif. Okey, salin semula soalan ni. Pastikan jangan tertinggal tanda. Latihan yang lepas, cikgu dapat kamu banyak tertinggal tanda bila ini kebetulan tanda dia positif lah. Tak apalah, 5 lah. Kalau tanda negatif, kena tulis semula negatif. Okey? Okey, 5 salin semula. Ini 2 tanda integer di sini. Positif, negatif. Kita jadikan satu saja. 5 tolak 1. Barulah kita boleh kira. Nak guna tangan boleh. Nak guna congak awak tulis-tulis, lukis-lukis pun boleh. Okey, nak guna kalkulator lah. Gila senang. Tinggal satu dah boleh guna kalkulator. 5 tolak 1, 4. Selesai soalan contoh yang pertama. Boleh? Okey.
soalan yang kedua. Ini senang kan? Sebab dua-dua integer positif. 2 tambah 8, 10 lah. Ini budak darjah 1 punya soalan ni. Kau tak dapat tak tahulah. Okey. Baik, kita tengok penolakan. Baik, contoh cikgu bagi 2 contoh kat sini. 1, 2 tolak positif 3. Penolakan Tengok sama, kita ada 2 tanda di sini. Kita kena jadikan dia 1 tanda saja. Tolak tambah. Okey, integer yang berbeza. Saya pesan dia mesti tanda negatif. Okey, salin semula 2 tolak 3. Okey. Tekan kalkulator. 2 tolak 3 berapa? Oh, negatif 1. Apa kenapa pula negatif 1? Ingat tak cikgu ajar tentang hutang? Hutang bayar tu. Okey, katakan kamu ada RM2. Negatif ni bermaksud hutang. Kamu hutang dengan kawan kamu RM3. Ada RM2. Hutang RM3. Bayar hutang RM3. Kamu masih berhutang RM1. Okey? Itu maksudnya. Kalau guna garis nombor, kedudukan dia pun kita tahu. 2 bawa ke kiri, kita akan dapat negatif 1. Baik, kita tengok ni. 4 tolak negatif 5. Berbeza tanda, negatif-negatif jadi positif. Salin semula soalan tu. 4, tuliskan tanda yang baru. 4 tambah 5, 9. Nampak? Boleh jelas? Selesai soalan ini. Okey, ini adalah penambahan dan penolakan. Okey, kita lihat pula pendaraban. Okey, pendaraban. Ingat tak tips bagi pendaraban dan pembahagian? Okey, kalau pendaraban sama juga positif darab positif akan menghasilkan positif. Negatif darab negatif akan menghasilkan positif. Positif darab negatif dapat negatif. Negatif darab positif akan dapat negatif. Sama kan dengan penambahan penolakan ni? Kenapa sama? Sama je lah. Tanda kurungan ni bermaksud operasi darab. Sama je. Cuma yang ni, okey, untuk operasi penambahan penolakan, kita hanya tukar tanda dia saja ni. Okey, kalau yang ni nampak beza. Ni tak ada operasi darab. Sini ada operasi darab tengah-tengah dia. Okey, kita tengok soalan ni. Baik, ingat tak langkah ataupun tips yang cikgu bagi? Langkah dia bagaimana? Langkah pertama, kita darabkan nombor tu seperti biasa. 4 darab 5. 4 darab 5 berapa? 4 darab 5, 20. Cikgu suruh hafal sifir kan? Ingatkan sifir. Negatif, barulah kita darabkan tandanya pula. Okey, sekarang ni tanda negatif darab negatif. Negatif darab negatif, positif. Jadi positif 20. Ataupun boleh tulis 20 sahaja. Senang kan? Senang. Okey, baik. Seterusnya, soalan nombor 2. Langkah pertama, darabkan nombor dulu. 5 darab 1. 5 darab 1, 5. Kemudian langkah kedua, darabkan tandanya. Sekarang sini positif. Ini negatif. Positif darab negatif. Positif darab negatif dapat apa? Negatif. Jangan lupa tuliskan negatif. Dah selesai soalan pendaraban. Senang kan? Kalau kamu ikut langkah yang cikgu ajar tu, kamu akan dapat. Itu saja. Langkah pertama darabkan macam biasa. Langkah kedua baru darabkan tandanya. Jelas? Jelas? Okey, jelas. Baik, seterusnya kita lihat pembahagian. Okey, operasi bahagi sama juga tanda dia. Positif bahagi positif akan dapat positif. Negatif bahagi negatif akan dapat positif. Positif bahagi negatif akan dapat negatif. Negatif bahagi positif akan dapat negatif. Tengok, tanda yang sama hasilnya positif. Tanda yang berbeza hasilnya negatif. Senang nak ingat tu. Okey, sama juga tips dia. Langkah pertama, bahagikan nombor seperti biasa. 12 bahagi 3, 4. Okey, baru bahagikan tanda. Negatif bahagi negatif. Negatif bahagi negatif. Tanda yang sama, jawapan dia mesti positif. Okey,
35 bahagi 7. 35 bahagi 7, 5. 5 darab 7, 35. 7 darab 5, 35. 35 bahagi 7, 5. Negatif, baik. Depan tanda 7 ini adalah tanda positif. Negatif bahagi positif akan dapat negatif. Okey. Baik, cikgu harap kamu kuasai operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer yang telah belajar pada minggu-minggu lepas. Okey. Baik, sekarang ni kita kembali semula kepada okey. Yang ni nanti jangan lupa salin Jangan lupa salin ni. Salin. Okey. Okey. Kita kembali semula pada ni. Okey. Cikgu nak tengok. Okey, kita tengok ni pula. Sekarang ni kita nak lihat bagaimana gabungan operasi asas aritmetik melibatkan integer. Okey. Cikgu diam kejap. Kamu dengar video ni dulu. Selesaikan teka-teki ini. Mulakan dengan 10. Tambah 20 sebanyak 2 kali. Tolak 3 sebanyak 5 kali. Kemudian, bahagikan nombor itu dengan 5 dan anda akan dapat saya. Nombor apakah saya? Mari kita lihat bagaimana Julia dan Kana menyelesaikan teka-teki itu. Yang manakah ialah jawapan yang betul? Okey, kejap Laju sangat orang yang bercakap ni. Biar cikgu je lah yang bercakap ni Okey, tengok ni Sekarang mulakan dengan 10. Tambah 20 sebanyak 2 kali. Bermaksud sebanyak 2 kali 20 darab 2. Okey, kemudian tolak 3 sebanyak 5 kali. Tolak 3 sebanyak 3 kali, 5 kali. Kemudian bahagikan nombor itu dengan 5 dan anda akan dapat saya. Teka-tekinya, nombor apakah saya? Nampak? Banyak operasi di sini. Mula-mula 10. Tambah 20. Darabkan dengan 2. Tolak 3. Darab 5. Kemudian baru bahagikan dengan 5. Sekarang ni dia tunjuk kat sini. Ada 2 penyelesaian. Okey. Julia dan Kana. Julia dan Kana dia selesaikan teka-teki ini secara jalan penyelesaian yang berbeza mereka berdua ni. Baik, kita lihat macam mana Julia selesaikan dan juga Kana selesaikan. Ni. Okey, tengok perhatikan. Julia, dia tulis soalan yang tadi teka-teki tu begini. Kana pula menulis jawapan begini. Apa beza dia? Tengok Julia dia kata asal mula dengan 10. Kemudian tambah 2. Tambah 20 kali sebanyak 20 sebanyak 2 kali. Nampak? 20 kali 2 dah. Kemudian tolak 3. Tolak 5 sebanyak 3 kali. Bahagi 5. Dia terus buat sini bahagi 5. Kalau Kana, dia selesaikan semua ni dulu. Barulah dia bahagikan 5. Tengok dia buat tanda kurungan. Tanda kurungan bermaksud kita kena selesaikan dulu. Kalau gabungan operasi, pertama sekali kita selesaikan soalan yang melibatkan tanda kurungan dulu. Cikgu percaya waktu sekolah rendah kamu dah belajar dah ni. Cikgu tak pastilah cikgu sekolah rendah kamu ajar kamu untuk ingat tertib operasi ni macam mana. Tapi kalau cikgu nak ingat, kubadatato. Ingat lagi tak? Cikgu ngajar tingkatan 1 tahun-tahun lepas. Cikgu tanya abang kakak awak. Diorang kata, diorang belajar tentang kubadatato tu. Ku, kurungan. Ba, bahagi. Da, darab. Ta, tambah. To, tolak. Kubadatato. Itu tertib operasi. Kita kena selesaikan tanda kurungan. Kalau yang Kana ni, dia selesaikan tanda kurungan ni dulu. Dapat jawapan semua, baru dia bahagi 5. Tapi kalau Julia ni, dia gabungkan pula 3 dengan 5 ni. Bahagi ni dulu. Okey, nampak? 12 darab 20 tolak 5. Dia darabkan dulu 12 darab 20. Tolak 5 darab 3. Okey. Dia buat
dia ikut daripada depan. 240 tolak 5. Kemudian darab 3. Dia tak ikut tertib tu. Bila dia tak ikut tertib, jawapan akan dapat 141. Kalau si kanan ni dia ikut tertib, buat kurungan dulu. Okey, tambah tolak, barulah dibahagikan, dapat 7. Beza jawapan, sebab tu kita kena tahu. Dalam matematik, kita mesti ada peraturan dulu. Peraturan juga. Dalam kehidupan ni kita pun ada peraturan juga. Jalan raya pun ada peraturan. Matematik pun ada peraturan. Peraturan kalau operasi melibatkan gabungan ni, tambah tolak darab bahagi kurungan. Selesaikan kurungan dulu. Bahagi barulah darab, tambah dan tolak. Okey, sekarang tengok antara Julia dengan Kana ni mana yang betul jawapan dia. Okey, kita lihat kat sini. Mana satu yang betul? Mestilah Kana lah jawapan yang betul. Julia ni dia tak ikut tertib operasi. Okey, peraturan, nampak? Peraturan yang perlu diikuti dalam pengiraan yang melibatkan gabungan operasi. Okey, bila ada gabungan operasi, kita mesti ikut peraturan dia. Peraturan yang pertama, okey, mesti selesaikan tanda kurungan dahulu. Baik, saya cepatkan. Dah suruh semak pula. Kejap, okey. Okey, back sikit. Terang sikit. Okey, peraturan yang pertama. Lakukan operasi dalam tanda kurung terlebih dahulu. Ni tanda kurungan. Selesaikan dulu. Mula dengan darab. Kita ada darab Okey, 2 darab 20, 40. 5 darab 3, 15. Barulah kita dapat 10 tambah 40 tolak 15. Tambahkan dulu baru tolak. 10 tambah 40, 50. Tolak 15, barulah dapat 35. Dah dapat kurungan ni, selesaikan orang-orang dalam rumah ini, nombor-nombor dalam rumah ni. Cikgu kalau ajar, cikgu anggap dalam kurungan ni dalam rumah. Yang ni nombor-nombor dalam rumah. Selesaikan dulu nombor-nombor dalam rumah. Okey, dapat 35. Barulah terhapusnya rumah ni, barulah ada satu sini nombor 35, baru bahagi 5. Dapatlah 7. Jadi jawapan Kana yang betul. Kalau kita lihat dalam garis nombor, kita boleh semak jawapan guna garis nombor mula dengan 10. Okey, mulakan dengan 10. Mula di sini. 10. Tambah 20 sebanyak 2 kali. 20 tambah 20. 20 tambah 20. Tambah 20 sebanyak 2 kali. Dapat 50. Kemudian 50 tolak 3 sebanyak 5 kali. Tolakkan 3 sebanyak 5 kali, dah akan dapat 35. Dan akhir sekali barulah dibahagikan dengan 5. 35 bahagikan dengan 5, barulah kamu akan dapat saya. Jadi nombor sayanya adalah 7. Okey. Boleh? Itu gabungan operasi asas aritmetik melibatkan integer. Okey, contoh Dia bagi contoh kat sini. 6 kurungan 12 tolak 8 tolak 2 kurungan 4 tambah 5 bahagi 3. Bagaimana nak selesaikan? Suatu nombor yang diikuti oleh tanda kurung bermaksud pendaraban tanpa menulis tanda pendaraban. Okey, ingat. Kalau tanda kurung ini bermaksud orang di luar rumah dan di dalam rumah ni, ada tanda kurungan ni kan rumah ni. Dia adalah operasi darab. Tapi kita tak letak tanda darab kat sini. Okey? Kita kena faham kurungan ni dengan luar, orang luar dengan orang dalam ni kita kena darabkan. Okey, nampak? Dia kata 6 kurungan 12 tolak 8 bermaksud, ini hakikatnya. 6 darab kurungan 12 tolak 8. Tapi tanda darab ini dia tak tulis. Nampak? Dia tak tulis. Sebenarnya ini adalah operasi darab. Tolong ingat. Okey. Baik, seterusnya. Yang ni pun samalah. 2 kurungan 4 tambah 5 bermaksud 2 darab kurungan 4 tambah 5. Bahagi 3. Jadi mana kita nak selesaikan dulu?
Tertib operasi buat tanda kurungan dahulu. Lah, mana pula bendanya? Okey, kita selesaikan tanda kurungan dulu. Cepat-cepat kat sini. Okey ni. Tanda kurung dahulu. Tanda kurungan 12 tolak 8 dengan 4 tambah 5. Jadi selesaikan 12 tolak 8 dengan 4 tambah 5. Okey. 12 tolak 8, 4 tambah 5. Kita selesaikan dapat 4. 5 tambah 4, 9. Kita akan dapat. Kenapa 6 darab 4? Ingat tadi, cikgu cakap kurungan bermaksud operasi darab. Sebab tu dah diubah. Bila dah selesaikan je dalam rumah ni, dalam kurungan ni, terus jadikan darab. 6 darab 12 tolak 8, 4. 4 tambah 5, 9. Negatif 2 darab 9. Okey, sekarang ada operasi darab, tolak, darab, bahagi. Mana nak buat dulu? Tanda kurungan dah selesai. Ku, ba, da, ta, to. Bahagi lepas kurungan, kita selesaikan bahagi ni. 9 bahagi 3. Selesai kan? Okey, ni kemudian hitungkan. Oh, ni dia buat. Okey. Buatlah sampai habis dulu video ni. Dah habis ke? Astagfirullahaladzim. Tak selesai lagi video ni. Okey. Okey, sini. La ilaha illallah. Okey, yang ni. Selesaikan. 6 darab 4, 24. Negatif 2 darab 9. Negatif 18. Okey, antara darab dengan bahagi. Prioritinya. Boleh buat. Kita buat bahagi dulu pun boleh. 9 bahagi 3. 3. Okey. Yang ni. 6 darab 4. 24. Tolak 9 darab 2. 18 bahagi 3. Letak 3. Kemudian 24 tolak 6 sama dengan 8. Boleh sama ada nak buat darab atau bahagi dulu, tak apa. Dia darab dengan bahagi ni dia kawan. Tambah dengan tolak pula kawan. Okey. Antara tambah dengan tolak, nak buat tolak dulu boleh, tambah dulu pun boleh. Okey. Yang penting utamakan bahagi darab dulu, barulah buat tambah tolak. Okey. Boleh? Okey, seterusnya. Okey, yang kat sini tadi. Baik, kamu boleh ubah juga 9 bahagi 3. Okey. Yang ni dia buat negatif 2 darab 9 dulu. Dia selesaikan darab ni. 6 darab 4, 24. Negatif 2 darab 9, negatif 18. Okey, kemudian dia baru bahagi 3. Kamu boleh juga buat. Okey. 9 bahagi 3. Kita akan dapat sini 3. Okey. Kemudian barulah kita buat darab 6 darab 4. 24. Negatif 2. Ini akan dapat 3 tadi kan. Negatif 2 darab 3. Kita akan dapat negatif 6. Sama je. 24 tolak 6 sama dengan 18. Okey. Sama je Kalau kita buat bahagi dulu kat sini. Baru buat darab. Kemudian tolak. Kita akan dapat 18. Yang penting seperti cikgu cakap tadi. Utamakan dulu bahagi darab. Barulah buat tambah tolak. Boleh Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan kepada kamu. Kita tinggalkan ni kejap. Okey, cikgu ada contoh lagi kat sini. Gabungan operasi melibatkan integer. Okey, kita tengok. Gabungan operasi melibatkan integer. Okey, sekarang cikgu tambah lagi 3 soalan di sini. Yang pertama, negatif 8 tambah 12 tolak negatif 10. Okey, B 45 bahagi negatif 9 darab negatif 7. C 6 tolak 18 bahagi 4 tambah kurungan negatif 8. Ingat tertib operasi melibatkan integer. Mula-mula kita buat tanda kurungan dulu. Kemudian kita buat operasi bahagi, darab, tambah, tolak. Ni tertib dia. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Negatif 8 tambah 12 tolak negatif 10. Tengok di sini. Sekarang ni ada kurungan. Tapi ada operasi
ada tanda negatif 10 saja. Dah tak payah nak selesaikan lagi dah. Memang negatif 10 sajalah kurungan ni kan. Baik, kita kena hapuskan juga kurungan ni. Kita balik semula penyelesaian operasi penambahan tu. Penolakan integer. Baik, tengok sini. Negatif, negatif. Beza tanda. Apa jawapannya akan dapat? Positif. Sorry, beza tanda pula. Sama tanda akan dapat positif. Baik, salin semula. Pastikan salin jangan salah. Negatif 8 tambah 12. Positif 10. Okey. Ada tambah, ada tolak. Kita selesaikan yang tambah dulu. Negatif 8. Kita selesaikan ni dulu. 10 tambah 12. Kita akan dapat 22. Okey, kemudian 22 tolak 8. Kamu akan dapat betul tak ni? 1 tambah 2, 22. Okey. 22 tolak 8. Kamu akan dapat 14. Okey, 22. Okey, jawapannya ialah 14. Okey, tolong salin contoh-contoh ni supaya kamu boleh rujuk semula untuk buat ulang kaji pelajaran. Baik, seterusnya soalan B. Sekarang kita ada operasi bahagi dan juga darab. Ada tanda kurungan di sini. Okey, sekarang kita selesaikan operasi bahagi ni dulu. Macam mana cara selesaikan? Kira nombor dulu. 45 bahagi 9, kita akan dapat 5. Barulah kita bahagikan tandanya. Positif bahagi negatif akan dapat negatif. Okey? Barulah kita salin semula darab negatif 7. Seterusnya, okey, sekarang operasi darab 5 darab 7, 35. Kita ada tanda negatif, negatif, negatif bertemu negatif. Operasi darab akan dapat positif. Sama tanda akan dapat positif. Selesai. Senang kan? Senang je lah. Okey? Baik. Sekarang ni yang C. 6 tolak 18 bahagi 4 tambah negatif 8. Sekarang kita ada tanda kurungan. Okey, selesaikan tanda kurungan ini dulu. Ada RM6, hutang RM18. Banyak ni hutang. Mestilah kamu akan ada baki hutang lagi. Berapa hutang kamu jadinya? Kamu akan masih lagi berhutang sebanyak RM12. Negatif 12. Cuba tekan kalkulator. Betul tak? 6 tolak 18. Okey, betul. Negatif 12. Okey, kemudian salin semula soalan. Jangan tinggalkan sebarang tanda. Tambah, tolak, 8. Okey. Sekarang kita lihat. Okey, ni dah ada negatif 12 bahagi 4. Tambah tolak ni pula. Tambah tolak, beza tanda jadi negatif. Salin semula lagi. Negatif 12 bahagi 4. Tolak 8. Dah senang. Dah boleh kira dah untuk penyelesaian yang ini. Okey, bahagi dengan tolak. Mana kita utamakan? Bahagi dulu. Negatif 12 bahagi 4. 12 bahagi 4. 3. Negatif bagi positif, negatif. Salin semula negatif 8, jangan tinggal. Barulah kita boleh selesaikan. Negatif 3, negatif 8, kita akan dapat negatif 11. Hutang RM3, berhutang lagi RM8. Jadi hutang kamu akan jadi RM11. Negatif 11. Okey, ini saja contoh cikgu bagi. Boleh kamu salinkan. Boleh faham? Kalau tak faham, boleh tanya dalam grup Telegram tu. Okey? Kalau cikgu ada silap buat ke, silap pun bagi tahu cikgu. Sebab ni cikgu rakam video ni. Okey? Okey, sekarang ni kita lihat kembali pada ni. Okey, yang terakhir. Latihan kamu. Latihan punya banyak contoh cikgu bagi. Latihan 3 je kamu kena buat. Ini kalau tak buat juga cikgu tak tahulah. Okey? Buat latihan, selesaikan terus hantar. Tak payah tangguh-tangguh lagi. Terus masuk dalam grup Telegram. Sebab cikgu akan semak
Selepas semua dah hantar, selepas pukul 2 cikgu akan semak. Dan cikgu akan hantar jawapan secara pukal. Okey? Baik, tengok ni latihan. Hitung setiap yang berikut dan tunjukkan langkah pengiraan. Contoh, bagi 302 tolak 4 dalam kurungan 81 tolak 78 bahagi 3. Okey, kat sini 302 tolak 4. Okey, lakukan kurungan dahulu dan kemudian pembahagian. Ni, kurungan dulu. Dalam kurungan kita ada tolak dan bahagi. Ikut tertib buat bahagi dulu. 78 bahagi 3, kita akan dapat sini 26. Ni, selesaikan ni dulu. Okey, 81 ni salin semula lah. 78 bahagi 3, 26. Negatif bagi positif, negatif. Nampak? Jangan tinggal tanda negatif. Macam mana boleh dapat negatif? Negatif bahagi positif. Sini positif Negatif bahagi positif akan dapat negatif. Sebab tu saya tulis balik semula sini negatif. Jadi 81 tolak 26 selesaikan, barulah didarabkan dengan 4. Tadi ada contoh saya ikut terangkan. Kurungan ni bermaksud operasi darab. 4 darab berapa? Okey. Dapat akan dapat 220. Okey. Kemudian barulah kita buat tolak. 302 tolak dengan jawapan dia, barulah dapat 82. Senang je. Okey. Ada 3 soalan sini. Contoh pun cikgu dah bagi banyak. Kamu boleh lihat contoh-contoh yang cikgu dah bagi tadi. Salin juga contoh-contoh tadi. Buat latihan untuk 3 ni. Okay, snap gambar dengan jelas. Untuk latihan 3 ini sahaja. Buat jalan pengiraan. Cikgu tak nak kamu terus tulis jawapan. Cikgu tahulah terus tulis jawapan mesti dia guna kalkulator. Kan? Jadi cikgu nak kamu buat jalan pengiraan macam cikgu buat ni. Setiap baris ni sampailah dapat satu jawapan ni. Okay. Kemudian hantar pada cikgu. Kalau boleh dapatkan satu muka surat saja, senang cikgu nak hantar balik pada kamu. Nak tanda pun senang. Okey? Boleh? Okey. Itu saja untuk minggu ni. Sebab cikgu tak boleh panjang ajar banyak-banyak. Nanti kamu tak faham. Okey, kita buat biar lambat asal selamat. Biar lambat asal kamu faham. Itu yang paling penting. Okey? Untuk subtopik 1.2 ini, minggu depan kita akan lihat kepada hukum aritmetik ni. Kemudian dan penyelesaian masalah melibatkan integer. Kemudian bab 1 ni kita akan lagi belajar pecahan, perpuluhan dan akhir sekali baru kita masuk nombor nisbah. Banyak subtopik untuk bab 1 ini. Okey, itu saja. Okey. Okey, cikgu harap kamu jaga diri masing-masing. PKP ni, jaga diri masing-masing. Jaga SOP. Okey, pakai mask kalau keluar rumah tu. Okey. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.